saya muliakan lagi saya hormati Tuan Haji Samsuddin bin Haji Awaluddin, Imam Masjid At-Taqwa serta barisan ahli jawatan kuasa masjid serta pegawai-pegawai masjid, para guru serta pendidik yang berjasa lagi dihormati, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu serta bapa-bapa yang dikasihi lagi disayangi, para tetamu Allah, Dayufur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada saat yang menghampiri pertengahan Rajab ini. Berarti semakin hampir kita dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita taufik untuk kita mempersiapsiagakan diri kita ini. Mudah-mudahan apabila mana masuknya Syaban, berlakunya nisfu Syaban, yang sebelum itu pada bulan Rajab ini kita akan diperingatkan tentang janji Allah dengan nikmat syurga dan azab neraka melalui memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mudah-mudahan apabila kita masuk bulan Ramadan, maka Ramadan yang kita tempuh itu adalah dalam keadaan imanan wahtisaban. Jadi tuan-tuan, apabila nak melaksanakan puasa dalam keadaan imanan wahtisaban, kesiapsiagaannya itu adalah bermula daripada Rajab ini, merentasi Syaban. Apabila mana kita bersiap sedia, mudah-mudahan kita berpuasa bukanlah berpuasa sebagaimana puasa awam, tetapi kita berpuasa dalam keadaan berpuasa khas, kalaupun tidak sampai kepada khususul khas, khususul khusus ataupun peringkat yang tertinggi. Mudah-mudahan kita berada di peringkat pertengahan ataupun peringkat antara tertinggi dan pertengahan. Jadi insya-Allah salah satu bentuk untuk kita memperkasakan iman kita ialah dengan menuntut ilmu dan berada dalam majlis ilmu. Apabila kita meletakkan diri kita dalam majlis ilmu, berarti kita telah memberi peluang kepada diri kita untuk diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangkan kita untuk melakukan kebaikan, mendapat petunjuk dan nur hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala itu ialah dosa dan maksiat yang telah berbuat oleh diri kita. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keberadaan kita dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dan merawati tuan-tuan dan merawati jiwa dan juga diri kita. Dan yang keduanya, apabila kita berada dalam majlis ilmu, kita akan menemukan insan-insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan semuanya kita ini termasuk dalam golongan orang-orang ataupun insan yang diberikan keredaan, diberikan kerahmatan, kerana tuan-tuan keberadaan kita di dalam majlis ini juga berarti kita adalah tetamu Allah Subhanahu wa taala. Tetamu Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tetamu, diundang dan juga dibenarkan masuk, maka sudah tentulah tuan-tuan ada sesuatu kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita ini. Dan yang ketiganya, tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah, apabila kita berada dalam majlis ilmu ini, kita akan mendapat pengetahuan, kefahaman dan juga penghayatan ya, penghayatan. Apatah lagi nantinya kita akan beramal dengan ilmu kita itu. Jadi alhamdulillah pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, didoakan semoga kita semuanya berada dalam kesejahteraan iman, kemanisan amal dan berazam untuk berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga tuan-tuan kita dapat mendapat pahala berganda dengan usaha-usaha dakwah yang kita lakukan. Kita akan melebarkan dengan izin Allah pada pagi ini, kita akan melebarkan perbincangan kita berkaitan dengan kitab Sabar dan Syukur. Tuan-tuan, ini antara tajuk hujung dalam kitab ini. Apabila dah selesai kitab ini, kita akan patah balik ke pangkal ke awal kitab ini untuk kita tengok pula tuan-tuan. Kita dah tahu dah kedudukan sifat mazmumah, sifat mahmudah, bagaimana pula nak memperbaikinya, dibawa dalam bentuk beramal ni tuan-tuan. Jadi kita nanti akan
pergi ke awal kitab ini membincangkan dari segi seluruh aspek dalam syariat bersekali dengan perspektif tasawuf dan kerohaniannya untuk membentuk akhlak yang baik, ya. Tajuk pada pagi ini ialah perlunya manusia kepada sabar. Manusia ini perlu kepada sabar. Wa qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bikum fi ulumi fi darain, amin. Kita harus meyakini ataupun kita mesti meyakini bahawa sifat sabar itu sangat penting bagi manusia. Kalau tak sabar, kita tak datang ke dalam majlis ni, tuan-tuan. Salah satu tanda sabar ialah kita beramal. Apabila mana kita dapat hadir dalam masjid ini, majlis ilmu ini, melakukan kebaikan, maka itu termasuk dalam artinya kita telah melakukan kesabaran. Kita harus meyakini bahawa sabar itu sangat penting bagi manusia, dan bahawasanya tidak boleh menjauhkan diri daripada sifat sabar. Kalau kita jauhkan diri kita, tidak memiliki kesabaran, maka maknanya tuan-tuan kita dalam bahaya. Kan kita tak melakukan kebaikan, malah kita boleh menyebabkan kufur nikmat ataupun boleh melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila diduga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh bersabar. Boleh jadi tuan-tuan, kalaulah musibah yang sampai, seseorang itu akan kufur nikmat, berputus asa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila dia sabar, tuan-tuan, dia selamat. Dia dapat mengawal dan meredakan ketegangan yang sedang melanda jiwa serta pemikiran dia. Walau bagaimanapun, ya, walau bagaimana diringankan sekalipun, ya, walau bagaimana diringankan, tuan-tuan dan puan dituntut untuk melakukan kesabaran, daripada sabar sekecil-kecil perkara hinggalah sabar sebesar-besar perkara. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji seseorang itu dengan perkara yang hebat kerana kesabarannya telah sampai kepada peringkat zul kehebatan. Kalau seseorang itu, tuan-tuan, kesabarannya adalah rendah, maka ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah di tahap yang bawah. Kita mesti maklum juga bahawa segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan dunia ini tidak boleh lari daripada dua perkara, kan? Imam Al-Qasimi rahimahullah taala menyatakan dua perkara ni dalam kita menonggok di dunia ni, tuan-tuan, tak boleh kita nak lari daripada dua perkara ni. Yang pertama, sesuatu yang cocok dengan kehendak kita. Maknanya sesuatu yang apa yang kita nak, tapiklah. Yang berkenan di hati, tuan-tuan, itu kehendak jiwa kita, berlaku perkara tu berdasarkan apa yang kita kehendaki. Yang kedua, sesuatu yang tidak cocok ataupun tidak sesuai ataupun sesuatu yang tidak dikehendaki dalam hidup kita ni, malah tuan-tuan kita benci pula benda tu kalau berlaku kat kita. Tuan-tuan mengerti tak Allah? Contohnya, siapa yang suka ditimpa kemalangan dan musibah? Tak ada tuan-tuan, kan? Tetapi berlaku juga dalam hidup kita tu. Jadi dalam hidup kita ni tak boleh lari daripada dua perkara ni, iaitu berlakunya kepada diri kita perkara yang kita suka, berlakunya perkara yang keduanya, berlakunya perkara-perkara yang kita tak suka. Tuan-tuan berarti Allah, kan? Sebab itulah dalam sadap tu ada je yang menyakitkan. Macam makan ikan terubuk lah. Dalam mu rasa tak makan ikan terubuk. Tuan-tuan, ya. Kalau ikan terubuk ni bila dipanggang, dibakar ke dipanggang? Dipanggang. Kalau dibakar, hangui. Tuan-tuan, ya. Selalunya bakar lah, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang ikan bakar. Kan dibakar, rupanya tokai kedai tu namanya Abu Bakar. Tuan-tuan, ya. Bila makan ikan terubuk kan sedap, manis dia tu, kan. Tetapi diuncah, kan, dalam pada tu diuncah, maknanya diganggu sedikit dengan tulangnya yang bercakap tu, bersidio tu, dan lah bercangap dua. Ada pula bercangap dua ujung tu. Macam tu lah. Maknanya kalau tersinggah pakai tokak, memparah lah tu. Tuan-tuan berhati Allah, habis sebotol madu rasa minum tu. Tuan-tuan berhati Allah, ya. Jadi dalam sedap itu ada sakit.
dalam sakit itu ada seronok. Tuan-tuan ngerti Allah. Sama juga macam main bola, seronok main bola tu kan. Kalau menang seronok, tapi dalam seronok tu kadang-kadang ada yang bongkak-bongkak, ada yang lebam-lebam, ada yang jengkot, ada yang kadang-kadang berjengket-jengket. Bila dah main tu tak menang, marah suka. Itu hidup tu macam tu, tuan-tuan ngerti Allah. Sama juga makan durian kan, dalam sadap itu nak mengupih itu kan, tuan-tuan ngerti nak mengupih itu. Jadi kalau tak nak senang mengupih itu, biarlah 3 hari merokah dia sendiri, taklah sadap. Tuan-tuan jadi maknanya setiap perkara dalam hidup kita ni bersekali dengan perkara yang sakit ada seronok. Kadang-kadang mula sakit, lepas tu seronok, susah, kemudian tu menyenangkan. Maka orang tua pun sebut berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi kalau sebaliknya, itu berdasarkan hukum biasa. Bersenang-senang dulu, maka bersakit-sakitlah kemudian. Suruh belajar, tak nak kan, melangor, tak nak belajar, tuan-tuan relax ya. Maka tuan-tuan tak ada ilmu, maka tidak ada penguasaan, sampai di akhir diberi peluang tak berjaya, sakit tuan-tuan mati Allah. Jadi masa sihat ni lah Nabi kata rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Tu maksudnya tu tuan-tuan. Masa nak berebut ni memang susah tuan-tuan, sebab kita suka selesa. Nafsu kita ni memang suka selesa, tuan-tuan mati Allah. Tak nak yang remeh-remeh tu. Kalau belajar panih, sangkipeh, panih yo pasang aircon, panih yo buka dinding, boleh ke? Tuan-tuan mati Allah kan. Sebab itulah rumah kita dah ada keluasan macam tu, masuk perabot sempit pula. Habis macam mana? Sibar, tarik ke tepi, tarik ke tengah. Dah santak ke tepi jalan, dah santak ke longkang belakang, cuma naik pula ke langit. Ada juga tuan-tuan mati Allah. Semua tu nak selesa, tapi nak menaikkan tu, nak ke tepi, nak ke tengah, susah nak sikit, tuan-tuan mati Allah kan. Sebab itu hidup kita ni, kalau kita nak sadap, dia akan banyak kewajipan tuan-tuan. Samalah sepertinya seseorang itu apabila disebut tentang janji syurga, kalau nak syurga yang tinggi, maka dia perlu mujahadah, bersungguh-sungguh. Dia tak mahu saja semayang fardu 5 waktu sehari semalam, dia kena buat amalan-amalan yang lain, tuan-tuan mati Allah. Sama juga kita nak membesarkan pokok. Kalau kita nak pokok tu cepat besar, selamat dan sihat, kita jaga tu. Maknanya kita siram, kita bajung, kita merumput, tuan-tuan mati Allah. Tapi kalau sekiranya kita biarkan, pertumbuhan pokok tu akan terbantut, tuan-tuan. 5T ke 3T tanam tinggal tengok, tuan-tuan kan. Ataupun 5T, tanam tinggal tinjau tengok-tengok, tuai tu. Ada pula ujung tu tuai, akhirnya tunai, tuan-tuan mati Allah. Itu tanaman yang mudah selalunya tanam pokok jati lah, pokok hutan, tuan-tuan mati Allah ya. Tapi kalau nak tanam pokok tu dijaga elok, tuan-tuan ya, maka pertumbuhannya itu akan cepat daripada kalau kita tak menyelenggarakannya. Jadi 2 perkara ni tuan-tuan, dalam menghadapi kedua-dua perkara di atas, maknanya perkara yang kita suka dengan perkara yang kita tak suka dalam hidup ni, malah kadang-kadang yang kita tak suka tu yang kita benci pula, kita tetap memerlukan sifat sabar. Jadi di situlah kita perlu sifat sabar. Dapat perkara yang kita suka, lagi nak sabar, tuan-tuan reti Allah. Dapat perkara yang kita suka, lagi nak sabar. Contohnya, kesabaran menghadapi kejuaraan itu adalah lebih susah daripada kesabaran menghadapi kekalahan, tuan-tuan reti Allah ya. Sebab itulah untuk mendapatkan kejuaraan tidaklah sesusah untuk mempertahankan kejuaraan. Itu dia punya, tuan-tuan kan, dia punya keperluan, tuntutan, kesediaan untuk kita mendapatkan tu yang sesuai dan secocok dengan apa yang kita kehendaki. Malah segala perkara yang berlaku di hadapan mata kita itu
pasti tidak lari daripada dua perkara tersebut. Tak dapat lari daripada dua perkara tersebut, tuan-tuan. Contohnya lah, kita tengok satu perkara seronok, tiba-tiba ada orang melintas. Ayo betul lah. Masa orang mandang setu lah dia nak melintas. Tak dah dia terganggu. Masa tu boleh sabar. Tuan-tuan, kalau sabar tu dia biar je dah. Kan? Sekali melintas, dua kali melintas. Janganlah mintai depan ni, orang nak menonton. Contoh melintas je kali ketiga, tiba-tiba ada je cawan atas kepala orang tu. Tuan-tuan, nanti Allah. Tapi kalau orang tu bersabar, tuan-tuan, dia tak bertindak kepada orang tu, maka dia mengalihkan diri dia. Nampak tuan-tuan, dia bertindak kan, sama ada dia akan mengenakan perkara tersebut ataupun dia mengubahkan diri dia. Nampak tak tu, tuan-tuan, nanti Allah. Contohnya kita duduk dia berlapi-lapi, tuan-tuan. Orang depannya kajak macam tu, kajak macam ni, kajak kita pula jangan kajak macam ni. Namun kita pun pening. Kan? Lalu kita nak sabar kan, macam mana, tuan-tuan? Kan? Kita kan, bang, jangan berbawa bang, duduk depan pula. Pening kepala dia hantar belakang, nak tengok tangkuk kau, nak tengok guru tak mengajar. Contoh kan? Itu satu. Tapi ada orang, tuan-tuan, sabar dia tu, dia bertindak mengubahkan diri dia. Dia tidak lagi berada di posisi belakang orang tu. Dia pun mengesot ke tengahnya. Tuan-tuan berarti Allah. Tapi sebenarnya kalau tak nak pening-pening, duduk depan dia. Tuan-tuan tak ada nak apa-apa dah. Awal-awal duduk depan, tak ada tengeling. Contohlah, tuan-tuan berarti Allah kan. Ni tuan-tuan berarti Allah yang disebut pasti kita tak lari daripada dua perkara tersebut. Kadang-kadang dah siap makanan atas meja, sikit ya Allah uji, tuan-tuan kan. Kuah tak bertuang dalam mangkuk. Dah siap dah duduk atas meja nak makan roti canai, tengok Allah kuah kan. Bila kuah ni bersabar dia tidak. Macam mana sabar tu? Ada dua tindakan yang dia boleh pilih. Sama ada dia akan minta tolong dengan orang. Oh ni, ya bang, mana mangkuk tak dikeluarkan kuah apa roti ni dalam mangkuk ni. Keluarkan mangkuk tu. Satu. Ataupun dia nak beramal, mana mangkuk? Allah, dia sendiri yang bongkar. Ambil mangkuk. Tuan-tuan nanti Allah tahu tuang. Ataupun dia sendiri yang bongkar, bersusungut dah. Ulurlah mangkuk nak ada. Itu ada tu macam-macam tu. Pilihan kita tu menentukan sabar kita. Kalaulah sabar kita tu tuan-tuan tahap tu, kita akan minta tolong. Kalaulah sabar kita tu tahap kedua, dia akan pergi. Kalaulah ketiga, barangkali tuan-tuan dia pergi juga, tapi dalam keadaan dia berceramah, tajuk tak pasti. Tu dia tuan-tuan reti Allah. Itu langkah yang sabar. Ya. Baik. Sebab itulah kita sangat memerlukan penghuraian sifat sabar ini, supaya tuan-tuan kita dibenamkan satu kefahaman dalam benak kita tentang makna sabar. Apabila berlaku tekanan tuan-tuan, hati nak memutuskan, nak bertindak ikut nafsu, nak tindak mengikut akal dan sebagainya, maka akal ni tuan-tuan cepat-cepat memberi maklumat kepada hati kita. Jangan tuan, kita dah belajar itu sabar ni macam ni sabar kan. Setiap berlaku perkara ni jangan tengok muka surat pertama, ada muka surat kedua. Saya selalu macam tu tuan-tuan. Bila berlaku tuan-tuan, kita pun tak suka benda-benda yang menyakitkan kita tu tuan-tuan. Sama ada menyakitkan hati. Sebenarnya menyakit yang teruk ni tuan-tuan menyakitkan hati. Kalau menyakitkan badan ni tak ada masalah tuan-tuan. Allah ya. Jadi bila menyakitkan hati ni tuan, kita nak memujuk hati tu, ingat ini muka surat pertama, ada muka surat kedua, ada muka surat ketiga. Tuan-tuan berarti Allah, muka surat pertama ni memanglah kau kena langgar, tapi muka surat kedua tu akibat daripada pelanggaran ini, keretamu telah berubah daripada Myvi kepada X70. Contoh kan. Kalau kita tahu muka surat ketiga tu tuan, wah, disediakan satu nikmat selepas itu, maka kita akan menerima tuan-tuan apa yang berlaku pada muka surat pertama tu. Jadi kita mengambillah langkah-langkah tuan-tuan macam mana kita nak menyelesaikan masalah supaya kita dapat menemukan apa kisah berikutnya pada muka surat kedua, muka surat ketiga. Tuan-tuan mati ya Allah kan, tengah berlanggar, asah betul lah kau ni, buta kau. Tu kita tak tengok muka surat kedua tu, tapi bam kena langgar tuan-tuan. Allah, kita pun keluar. Nak tengok je, akhir tengok tuan-tuan, satu orang tua daripada kita. Kita pun Allah pakcik,
ha, kita pun Allah pakcik. Selalunya kita keluar tahu hukuman kan. Oh, kita keluar je buta kau. Kan? Tapi kau main handphone kau kalau budak muda. Tuan-tuan mati dia Allah. Tuan-tuan mati kan? Tapi kita tak tahu pula sebenarnya muka surat kedua bahawa orang yang melanggar itulah bakal bapa mentua kita. Faham? Tak betul kan? Jadi kita pun cuba sabar tu. Tuan-tuan mati Allah. Tu dia datang sabar tu maksudnya pun tu tuan kan. Kalaulah orang yang melanggar kita tu ayo betul lah bila terbangailah bambu belakang ni. Kita keluar je nak marah ni nak keluar je. Tengok tuan-tuan ialah bakal mak mertua kita. Marah tak? Tak marah. Tuan-tuan mesti Allah. Kan? Ni drama tuan-tuan tengok contohlah. Maksudnya tuan-tuan yang besarnya ialah Allah uji kita sedemikian rupa, tapi sebenarnya sebalik ujian tu Allah nak ampunkan dosa kita. Apa maksudnya itu tuan-tuan? Biarlah perkara tu selesai di dunia, tidak berbangkit di hari akhirat. Itu yang kita nak. Itu tuan-tuan nanti Allah. Kan? Sebab kita ni tuan-tuan ya, kita ni diperasankan sungguh bahawa lebih banyak benda-benda yang lara dan dosa yang kita buat daripada perkara ibadat dan yang bertujuan. Kita buat dalam hidup kita 24 jam tu lah tuan-tuan, kita tak tahu berapa banyak masa yang kita gunakan untuk beribadah dalam arti kata yang khusus. Tuan-tuan ya, tapi kalau kita menyedari perbuatan kita tu adalah membuat kebaikan, perkara yang harus kita angkat darjatnya menjadi ibadat, tuan-tuan, maka alhamdulillah menjadi baik. Tuan-tuan mati Allah, sebagaimana yang kita faham bahawa keadaan-keadaan kita ni semua dalam keadaan ibadat. Cuma dalam ibadat tu dia ada grade-grade dia, grade A, grade B, grade C. Tuan-tuan mati Allah, maka kita nak pergi ke grade yang lebih tinggi, maka tuan-tuan kita pernah ada pengorbanan yang paling payah kita nak lepaskan ni adalah pengorbanan perasaan kita sendiri tuan-tuan. Tu yang payah tu, perasaan malas, perasaan jobo, perasaan riak, perasaan apa lagi tuan-tuan, terasa macam best je, tu perasaan tu. Ditambah pula unsur-unsur luar pula daripada syaitan dan iblis membisikkan perkara-perkara yang negatif. Dipujuk-pujuk, dia rayu dia, tak payah dah bagi dah, tak payah dah hujan, imam tak datang nanti, kau pula datang, kan begini hujan tuan-tuan mati Allah, tak ada siapa datang. Tengok tuan-tuan, bila Allah dah pilih tu ramai kita datang tuan-tuan mati Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, di kesempatan ni saya terus mengajak diri saya dan tuan-tuan, mari kita berazam untuk menjadikan masjid kita ni tuan-tuan masjid yang paling ramai jamaahnya di Sembilan ni. Sebab saya dah kira dah dia punya potensi dia tu boleh ramai tu, cuma gerakan kita tu perlu bersepadu. Jadi tuan-tuan, kita untuk memajukan masyarakat kita ni, kita tahu Nabi bermula di masjid. Kalau ma'al hijrah ni tuan-tuan, perkara pertama yang Nabi buat adalah masjid. Jadi tuan-tuan, strategi pertama kita sekarang ni, mari kita bersepakat, ialah kita nak meramaikan jemaah semayang berjemaah. Kita mulakan cabaran kita subuh dengan isyak. Sebab Nabi telah sebut tuan-tuan, barang siapa yang menghidupkan isyak berjamaah, subuh berjamaah, dia telah menghidupkan seluruh malam dia. Kan? Orang yang boleh menghidupkan isyak berjamaah, semayang isyak berjamaah, semayang subuh berjamaah tuan-tuan, dia boleh membebaskan dirinya daripada sifat munafik. Tuan-tuan mati dia Allah. Jadi kita bakar semangat kita tu, istihdar hati kita ni dengan janji-janji Nabi, janji-janji Allah dengan perkara ni. Kan? Jadi kita, strategi kita tu dia. Yang strategi kita yang kedua ialah kita membudayakan ilmu, majlis ilmu. Tuan-tuan, masjid ni memang banyak majlis ilmu tuan-tuan kan. Jadi kita budayakan lagi. Kita kita sebarkan. Mesti ada di antara kita ni yang bersukarela untuk membuat poster-poster dalam, sebab kadang-kadang nak tulis tu payah. Tapi kalau ada poster tu kan. Malam ni ialah malam kuliah. Kita letak gambar Dr. Yusri Hafizahullah, kitab dia, tajuk dia malam ni. Kita pun tawabangkan tuan-tuan kan, datang, jemput datang, jangan tak datang. Kan? Hashtag kami sayang kamu.
Tuan-tuan. Kemudian tu tuan-tuan, boleh kita kata budaya kasih sayang dan budaya kasih sayang dan ukhuwah. Saya daripada minggu lepas saya berfikir tentang mana pergi satu mualaf Cina yang tua tu, dulu pernah datang kat sini kan, saya dah tak jumpa lagi lah, selalu nampak agak ada, saya nampak kan. Ada satu hamba Allah tanya dia, dulu dia selalu datang tapi dia tak datang. Apa sebab dia tak datang tu tuan-tuan? Kerana dia dimarah masa sarapan pagi tu, dia ambil lebih sikit, dia nak ambil lebih kuih tu sebab dia nak bawa balik untuk isteri dia. Tapi kita bergurau pula dengan dia kan, macam marah tapi sebenarnya kita bergurau, jadi dia tersinggung, dia tak datang. Tuan-tuan mati Allah. Itu satu perkara yang kita kena baiki. Strategi kita yang kedua tuan-tuan, macam mana kita nak menjemput anak-anak muda kita, remaja dan kanak-kanak datang ke masjid. Tuan-tuan mati Allah. Apa yang disukakan oleh mereka? Masuk strategi yang keempat ialah prasarana dan kemudahan dan kebajikan yang ada kita kena sediakan. Tuan-tuan mati Allah. Mungkin kita ni jamaah biasa, saya pun jamaah biasa tuan-tuan. Tadi kita sampaikan dengan baik pada pihak pengurusan supaya pihak pengurusan jawatan kuasa masjid ini dapat berfikirkan apakah program dia. Kan? Kita pun sentiasa memberi program-program, bagi cadangan tuan-tuan ya. Kadang-kadang satu cadangan tu baik tetapi tertangguh untuk dilaksanakan, barangkali ada beberapa kemudahan dan sebab-sebab yang tertentu belum dapat dilengkapkan. Tuan-tuan mati Allah. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan, kita strategi kita ialah budaya infak kan, bersedekah. Itu kita suburkan. Saya suka beritahu tuan-tuan, ada orang yang berinfak kitab kita ni tuan-tuan kan, dia berinfak sebuah ni, sampaikan, ada yang nak wakafkan kepada masjid, ada yang nak sampai minggu lepas dia kata, Ustaz saya ada 300, saya nak beli 3, tolong infakkan mana-mana jamaah wanita. Tuan-tuan mati Allah, dia pun infak macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga-moga usaha kita bersama ni tuan-tuan adalah satu jariah yang mengalir manfaat dia. Dan tuan-tuan ya, dan mudah-mudahan kepada sahabat-sahabat kita yang mendahului kita, dah ramai tuan-tuan yang mendahului kita ni ya, dan kita akan menuruti, maka kebersamaan kita sepanjang hayat kita di masjid kita ni tak semestinya kuliah subuh ini saja, tapi kuliah-kuliah yang lain tujuannya adalah untuk kita mengajar orang supaya mengimarahkan masjid ni. Tuan-tuan mati ya Allah. Baik, dalam menghadapi kedua-dua perkara di atas, kita tetap memerlukan sabar juga. Malah segala perkara yang berlaku di hadapan mata kita itu pasti tidak lari daripada dua perkara tersebut. Tak boleh lagi. Sebab itulah kita sangat memerlukan penguraian sifat sabar ini. Pertama, perkara yang cocok ataupun sesuai dengan kemahuan keinginan kita, iaitu contohnya kesihatan, keselamatan, harta kekayaan, pangkat dan kedudukan, banyak keluarga, ramai ahli keluarga, ramai anak, ramai apa lagi, luas menepati luas mata pencariannya, macam-macam tuan-tuan dapat kan, kiri kanan dia dapat. Tetapi tuan-tuan dalam pada itu dia dapat berkongsi pula dengan orang, memang hebat. Kemudian tu ramai pengikut dan pembantu, tuan-tuan ya. Dan seterusnya segala rupa kelazatan dunia yang diburu oleh setiap manusia. Apa dia? Tuan-tuan mati Allah. Lagi segi kenderaan, rumah kan, tuan-tuan mati Allah. Dalam tempoh sekarang ni ialah sibuk membicarakan tentang keluarnya keputusan PM. Tuan-tuan ya, saya tersentuh dah tuan-tuan. Saya baca dalam satu grup WhatsApp dia tulis macam mana lebih kurang dia kata, biarpun anak kita tidak pun mencapai sepenuhnya mata pelajaran tu A, janganlah sekali-kali kita mendapatkannya dan memeluk serta mendakapkannya dan mengatakan terima kasih. Wah, tersentuh saya tuan kan. Tersentuh sebab apa saya tuan-tuan? Saya jarang dapat macam main tuan-tuan kan. Ayah saya tak jauh ya tuan-tuan kan. Tapi bila saya masuk nak pergi Mesir tu, saya nampak ayah saya tuan-tuan, dia memang peluk saya, cium dahi saya, cium pipi saya, ayah saya tuan-tuan. Tapi sekarang saya dapatlah guru saya Muhammad Al-Khattab At-Tantawi rahimahullah, almarhum tuan guru saya tuan, sebagaimana bapak kamu buat kamu macam tu, macam itulah kamu kena buat kepada bapak kamu, supaya bapak kamu tahu itulah hasil kasih sayang yang diberikan. Itu yang sentuh tu tuan-tuan Allah.
Kadang-kadang ada lah anak-anak muda kan, kita datang kan, Jang, kau duduk mana? Duduk sentuh cik, tuan duduk kata, oh ya kau. Kau tingkatan berapa ni? Tingkatan 5. Kau keluar SPM kau? Ya cik, berapa kau dapat? Tak ada E dia cik. Tak ada E dah kata. Yelah berapa kau dapat? Lebih banyak E daripada B katanya. Kan? Lebih banyak E daripada B. Tapi dia datang masjid. Nampak tu tuan-tuan? Tapi dia datang masjid. Ada budak sabalik A bersilapnya. Mana A cemerlang dah. Mana dah? Tak datang. Jadi kita pun bagi kata-kata semangat tu. Kata-kata emas tu penting. Tuan-tuan. Kadang-kadang kita hidup ni dengan kata-kata emas. Kita berubah tu dengan kata emas. Tak ada. Kita pun kalau kita boleh pengalaman kita, acik dulu lagi lah. Tak sampai SPM. SRP pun cangkur tu. Cangkur tu. 7 semua tu cangkur. Bila kita dulu lah tuan-tuan kan. Tapi acik berubah dengan sebab ialah mungkin kita berfikir mungkin makcik buah tu sebab cik macam datang masjid. Datang masjid ni berubah cik dah. Bila masa cik berubah tu baru bulan lepas kata, ya. Jadi tuan-tuan bila budak tu tak ada tadi dia cik berapa A lebih banyak C cik daripada B, tak apa. Kita pun bagi tu panduan. Kan? Besok pagi dia datang tu. Apa yang ada kat kita tuan-tuan? Apa dia? Katakanlah kita ada kain sarung ke, kita ada t-shirt ke? T-shirt. Kan? Apa yang budak-budak suka t-shirt ni? T-shirt apa ke? Kita pun kita cakap, Jang. Siapa nama kau? Siapa nama kau ni? Nama saya Zaidi gitu. Oh Zaidi. Ni cik bagi kau hadiah. Semoga kau terus berjaya. Apa ni cik? Katanya. Tak adalah, ni hadiah pada cik. Dia pun tengok brand tu. Boyo. Krokodil kan mahal baju tu. Saya tengok baju tu krokodil, tak ada saya beli dah. Sampai sekarang saya tak ada beli dia tu. Mahal. Saya beli baju yang tak ada jenama, lebih kurang dalam RM25. Selesai. Tengok, boyo tu. Mahal ni cik. Tak apa dah. Kan. Kau datang masjid ni pun cik dah bersyukur. Andai kata satu hari besok, bagi pan. Andai satu hari besok acik dah tak ada, kau jangan lupa acik tu ya. Dia pun ada satu tanggungjawab tu, tuan-tuan. Dia kata, ini satu tanggungjawab. Kan sebab kadang-kadang kita kat sekolah tu tuan-tuan, ada budak-budak nakal. Cuba dia bagi tanggungjawab. Elok dah. Jadi kita bagi tanggungjawab tak? Andai kata acik dah tak ada esok, kau pakai bajunya, kau ingat kat acik ya. Tu dah. Yalah cik. InsyaAllah, tuan-tuan, insyaAllah. Dia pun jumpakan kawan dia. Man, di kau pakai baju kau pandai, mana dapat? Ada cik tu kan masjid tu, dia dapat. Ya kau, kalau dia pergi masjid dapat kau? Dia pastilah tu. Sebab kau ni dapat 5A, dan tak ada A dapat tu. Kalau kau tak ada A, boleh dapat baju krokodil, dan ada A, mesti dapat baju dinosaur katanya. Tuan-tuan lah. Tuan-tuan mati Allah. Macam tu lah. Jadi yang aku lihat pun tuan-tuan, ibda' binafsik summa biman ta'un. Saya pun jaga diri saya ni tuan-tuan, walaupun mencadangkan ni. Saya pun tuan-tuan bawa anak saya bawa. Kalau tuan-tuan ada anak bujang, ada menantu, apa salah? Sepagi pada subuh sama-sama lah kita pergi ke masjid sehari. Takkanlah dalam 40 tahun dia tak sedar, tuan-tuan kan? Akhirnya datang juga naik van dekat tu belakang tu. Akhir itu memang parah lah tu, tuan-tuan mati Allah ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan mati Allah dapat sikit perkongsian ilmu pada pagi ini. Kesimpulannya ialah dalam hidup kita ni kita tak boleh lari daripada sabar. Sabar menghadapi kenikmatan, sabar menghadapi kedukaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengukuhkan rasa kasih dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat kepadanya. Melalui kitab Al-Barakatul Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah, bermula daripada selawat yang ke berapa? 51. 101 100 selawat 101. Tak sedar dah sampai situ tuan-tuan. Yang saya sedar kan kita baca